Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ini, kumpulan kami akan membentangkan pentadbiran bertulisan BNME 3193 Pengantar Kesejahteraan Melayu. Pada hari ini, kami memilih tajuk kumpulan tajuk Usman Awam. Kami akan mengupas dari segi pemikiran pengarang. Okay, baiklah, kita lihat dulu isi kandungan yang terdapat dalam persembahan kami. Yang pertama, kita akan bermula dengan pengenalan. Seterusnya, pemikiran pengarang yang pertama iaitu pengorbanan dan kepahlawanan. Pemikiran kedua, kepentingan guru dan pendidikan. Pemikiran ketiga, kasih sayang dan kemanusiaan. Pemikiran keempat, kepedihan dan kesedihan yang tersembunyi. Dan akhir sekali bagi pemikiran iaitu perjuangan rakyat dan penindasan. Seterusnya kami akan bercakap tentang rumusan dan akhir sekali rujukan yang kami gunakan. Baiklah, yang pertama pengenalan. Pemikiran pengarang. Pemikiran merupakan satu gambaran yang dibawakan oleh pengarang berdasarkan pengalaman dan idea lalu, dimantapkan bersama-sama imajinasi dan seni kreatif untuk dizahirkan menjadi persoalan dan tema sesebuah karya. Syahnul Ahmad, 1994. Jurnali Haji Slamet juga menyatakan bahawa penghasilan sesebuah karya merangkumi fikiran pengarang yang diluahkan secara bertulis atau lisan serta berkait dengan kepelbagaian kehidupan manusia dan juga alam yang diadun sebati bersama pengalaman dan dihiasi dengan imajinasi dan kereta fikir. Oleh itu, pemikiran pengarang sangat penting dalam penghasilan sesuatu karya supaya dapat memberi makna kepada pembaca dengan pemikiran yang hendak disampaikan. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi ke pemikiran Usman Awam secara lebih terperinci. Pemikiran Usman Awam sering dianggap sebagai cerminan suara rakyat yang tertindas mengangkat isu-isu kemanusiaan, perpaduan dan keadilan sosial. Menurut sastrawan negara keempat iaitu A. Samad Said, 2009, Usman Awam merupakan penyair masyarakat yang berjaya mengangkat keprihatinan terhadap nasib golongan bawahan dalam karya-karyanya. Karya-karyanya seperti Pak Utih dan Salam Berdua menunjukkan bukti bahawa beliau mengangkat tema kepada kaum dan keadilan sosial sebagai kunci kepada keharmonian masyarakat. Menurut Zainal Abidin 2015. Secara tidak langsung, pemikiran beliau yang berlandaskan kemanusiaan memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk memahami isu-isu sosial dalam negara Malaysia yang berbilang kaum, sekaligus membolehkan rakyat Malaysia menghadapi cabaran dalam masyarakat moden kini. Baiklah, kita masuk pula kepada pemikiran yang pertama, iaitu semangat dalam pengorbanan dan kepahlawanan. Usman Awam ada mengetengahkan dalam sajak-sajaknya yang bertemakan pengorbanan para pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Melalui sajaknya, beliau menekankan bahawa pahlawan yang sebenar adalah mereka yang berjuang untuk kemerdekaan walaupun tanpa pengiktirafan rasmi dari sebarang organisasi atau individu. Dalam penulisan sajak ini, tujuannya ingin menyedarkan pembaca tentang pentingnya menghargai jasa pahlawan yang gugur demi mempertahankan tanah air. Antara sajak yang memperlihatkan pemikiran semangat dalam pengorbanan dan kepahlawanan adalah berjudul Pahlawan Kemerdekaan. Buktinya, jika hilangmu tanpa pusara, jika pusaramu tanpa nama, jika namamu tanpa bunga. Karya Usman Awam 1955. Pemikiran pengarang dalam sajak ini menitik beratkan pentingnya pengorbanan pahlawan yang mempertahankan tanah air walaupun mereka dianggap sebagai pemberontak atau oleh penjajah. Faktanya, mereka adalah pahlawan sebenar dalam hati rakyat. Baris-baris dalam sajak ini menggambarkan pengorbanan pahlawan yang mungkin tidak dikenang secara rasmi, tetapi semangat dan jasa mereka tetap hidup di dalam hati rakyat. Seterusnya, pemikiran yang kedua, kepentingan guru dan pendidikan. Usman Awam memberikan penghormatan yang tinggi kepada guru-guru melalui sajaknya. Beliau melihat guru sebagai insan yang mencorakkan masa depan negara. Guru tidak hanya mengajar ilmu akademik, tetapi juga membentuk akhlak dan masa depan generasi muda. Dia percaya bahawa tanpa guru, tiada kemajuan boleh dicapai dalam masyarakat. Pengarang juga menggarapkan bahawa guru adalah kunci kepada kemajuan negara dalam sajaknya Guru of Guru.
Pengarang menekankan bahawa semua kejayaan dan pembangunan dalam masyarakat bermula daripada usaha seorang guru biasa yang mendidik anak-anak muda dengan penuh kesabaran. Buktinya terlihat pada sajak yang ditulis. Dialah pemberi paling setia. Tiap akar ilmu miliknya, pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum jadi dewasa. Juga karya Usman Awang 1979. Dalam rangkap sajak di atas, jelas menunjukkan pengarang menyatakan bahawa guru adalah pemberi ilmu yang tidak mengenal erti jemu, yang mendidik anak muridnya sehingga bergelar dewasa ataupun berjaya. Guru turut diibaratkan sebagai pelita atau lampu kerana ilmu yang diberikan oleh guru mampu menjadi cahaya atau petunjuk dalam kehidupan seseorang. Okey, seterusnya kita masuk ke pemikiran yang ketiga, iaitu kasih sayang dan kemanusiaan. Usman Awang dikenali sebagai penyair yang sering menonjolkan nilai kasih sayang, kemanusiaan dan cinta dalam karya-karyanya. Contohnya macam sajak yang kami ambil. Beliau percaya bahawa sifat-sifat ini penting untuk keharmonian hidup. Sajak-sajak yang berkaitan dengan ibu, cinta dan keluarga menggarap tema pengorbanan peribadi yang ikhlas dan penuh cinta walaupun dalam keadaan kesusahan. Melalui tema ini, beliau menekankan bahawa cinta dan kasih sayang adalah nilai yang abadi, lebih daripada material atau kekayaan. Berdasarkan salah satu sajak karya Usman Awang yang bertajuk Kemakan Bunda, beliau menggambarkan kenangan indah dan kasih sayang seorang ibu yang kekal di dalam hati walaupun sudah tiada. Beliau menggambarkan hal ini melalui rangkap sajak berikut. Dalam kenangan kami melihat, mesra kasih bonda menatap, sedang lena dalam lahap, dua tangan kaku berdagap. Usman Awang 1956. Rangkap sajak di atas, dia jelas menunjukkan bahawa kasih sayang terhadap ibu tak dapat diganti dengan apa-apa setelah ibu meninggal dunia. Namun masih ada kenangan indah yang kekal dalam hati kita yang kita akan ingat sampai bila-bila. Okey, seterusnya pemikiran keempat, iaitu kepedihan dan kesedihan yang tersembunyi. Usman Awang juga menyentuh tema kesedihan yang tersembunyi di sebalik luaran yang ceria. Beliau menekankan bahawa setiap orang, tidak kira status sosial mereka, masing-masing ada kesedihan yang mereka tanggung dalam diam, yang orang lain tak tahu pun kesedihan yang mereka tanggung tu. Jadi sajak-sajaknya sering menekankan bagaimana kesedihan ini sering disembunyikan dan dunia luar hanya melihat senyuman yang ditunjukkan di wajah kita. Jadi beliau menekankan bahawa setiap individu mempunyai perjuangan peribadi yang tidak kelihatan. Buktinya dapat dilihat melalui sajak yang bertajuk Prosa Air Mata seperti yang ditunjukkan berikut. Padahal senyum itu penuh dengan kepahitan. Dipetik dari karya Usman Awang, Prosa Air Mata 1953. Berdasarkan petikan sajak di atas, jelas menunjukkan bahawa senyum merupakan satu-satunya cara untuk menutup segala masalah yang ada supaya sentiasa kelihatan gembira dan mengelakkan masalah daripada diketahui orang lain. Jadi prosa air mata ini melambangkan bahawa kesedihan adalah sebahagian daripada kehidupan semua orang. Dia tak kira status sosial orang lah. Maksudnya macam semua orang ada kesedihan tu. Namun menjadi kebiasaan kepada setiap orang untuk sembunyikan kesedihan mereka di sebalik senyuman walaupun senyuman itu penuh kepahitan. Okay, baiklah, kita sudah sampai kepada pemikiran pengarang yang terakhir, iaitu yang kelima, bertajuk Perjuangan Rakyat dan Penindasan. Dalam setiap sajaknya, Usman Awang sering mengangkat tema penindasan rakyat. Beliau menunjukkan bagaimana rakyat yang ditindas dan pekerja yang dipinggirkan tetap berjuang untuk mendapatkan hak mereka. Usman Awang menyeru kepada solidariti dan perpaduan di dalam kalangan rakyat untuk melawan ketidakadilan. Melalui sajak-sajaknya, beliau menyalahkan keteguhan semangat rakyat dalam menghadapi kuasa yang telah menindas mereka. Oleh itu, dalam sajak yang bertajuk Dunia yang Senyum karya Usman Awang, beliau menyeru pemimpin dunia agar menghentikan peperangan supaya keamanan dunia terjamin, dan hal ini dapat dibuktikan melalui rangkap sajak yang berikut.
Jadikanlah senapan itu kecapi dan gitar. Petiklah, bukan candit bentik yang pelurunya bergegar. Gantilah bom-bom itu dengan bola mainan anak-anak. Panggillah pemuda dan gadis-gadis menari. Di tangan mereka, bunga-bunga warna-warni, dunia yang senyum bakal kita miliki. Dipetik daripada karya Usman Awang 1959. Oleh itu, berdasarkan rangkap sajak yang saya telah bacakan di atas, jelas bahawa penulis menegaskan agar senjata yang digunakan untuk berperang ditukar kepada alat muzik yang menunjukkan simbolik kepada keinginan untuk merasai dunia yang aman dan sejahtera. Penulis juga menggambarkan masyarakat akan bebas melakukan apa-apa sahaja jika keadaan dunia terpelihara dalam keadaan hidup yang aman dan harmoni. Baiklah, kita sudah sampai kepada rumusan. Oleh itu, kesimpulannya, kumpulan sajak Usman Awang menonjolkan kehebatan seorang penyair yang mengangkat tema-tema besar yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Melalui sajaknya, Usman Awang menekankan pemikiran tentang pengorbanan, kepahlawanan, kasih sayang, kemanusiaan, perjuangan rakyat, pendidikan dan kesedihan yang tersembunyi. Setiap sajak yang dihasilkan tidak hanya menyentuh hati pembaca, tetapi juga membuka ruang untuk renungan mendalam terhadap isu-isu yang sering diabaikan dalam kehidupan seharian. Secara keseluruhannya, karya-karya Usman Awang penuh dengan nilai-nilai murni yang mencerminkan kepekaan beliau terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan. Beliau menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna untuk menyampaikan mesej-mesej yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Refleksi daripada karya-karya ini mengajar kita untuk lebih menghargai pengorbanan, kasih sayang, pendidikan dan memperjuangkan keadilan serta memahami bahawa setiap orang memiliki perjuangan hidup yang tersembunyi. Usman Awang telah berjaya menyentuh hati pembaca dengan nilai kemanusiaan yang universal yang menjadikan karya-karyanya relevan sepanjang zaman sehingga kini. Oleh itu, berikut menunjukkan atau mempamerkan rujukan yang kami gunakan sepanjang kajian kami terhadap karya Usman Awang. Sekian, terima kasih.